Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam PDPR Pendidikan Kesihatan pada hari ini. Syabash dan Zania kerana anda terus bersemangat untuk meneruskan PDPR kita. Okey, kita juga telah mendapat khabar berita daripada KPN pada hari ini bahawa persekolahan akan bermula pada 3 hari bulan 10 khususnya untuk murid-murid yang terlibat dengan peperiksaan. Jadi, ini bermakna anda akan terus belajar di rumah sehingga kerajaan mengumumkan bila tarikh anda kembali ke sekolah. Jangan risau, kita akan teruskan pembelajaran secara maya. Okey murid-murid, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita merujuk kepada standard kandungan 7.1, manakala standard pembelajaran kita ialah 7.1 dan 1, itu mengetahui maksud kuman dan cara kuman merebat. Manakala standard pembelajaran kedua ialah 7.1.2 untuk mengetahui penyakit bawaan kuman. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, anda semua akan dapat menyatakan maksud kuman. Yang kedua, dua cara kuman merebak. Dan terakhir, penyakit bawaan kuman. Jadi, adakah anda sudah bersiap sedia? Jika ya, jom kita tengok slide seterusnya. Okey murid-murid, sebelum kita pergi mengenali apa itu kuman, saya cadangkan anda juga merujuk buku teks kita pada halaman 83 dengan tajuk Kuman Oh Kuman dan pada halaman 84 dengan tajuk Jejak Kuman. Okey murid-murid, apa yang itu kuman? Kuman ialah organisma kecil yang boleh menyebabkan penyakit. Itu merujuk buku teks anda. Yang kedua, kuman ialah organisma halus tidak terlihat oleh mata kasar yang wujud di udara, air dan tanah. Ianya juga wujud pada makhluk hidup dan mati. Kuman ini juga ada yang penting kepada manusia dan ada yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Saya cakap tadi, kuman tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi bagaimana kita nak melihat kuman? Jangan risau, kita ada alat yang dipanggil mikroskop. Dengan alat ini, kita mampu melihat kuman menggunakan mikroskop. Inilah mikroskop yang ada. Okey, murid-murid. Jom mengenali kuman. Okey. Kuman ada 4 jenis. Jenis yang pertama, jenis bakteria. Yang kedua, kulat. Yang ketiga, virus. Dan yang keempat, parasit. Ini adalah contoh-contoh kulat yang ada. Kuman yang ada. Okey, bagaimana kuman tersebar? Kuman boleh tersebar melalui pemakanan kita, minuman kita, sentuhan, gigitan dan pernafasan. Bagaimana? Ya, murid-murid. Melalui makanan, contohnya kita makan makanan yang tidak masak, daging yang belum dimasak atau dibersihkan, ataupun makan makanan yang telah tercemar. Ini akan menyebabkan kita akan mendapat kuman. Ataupun melalui sentuhan. Contohnya dalam keadaan sekarang,
kita tidak dibenarkan untuk bersentuhan dengan orang yang kita tidak kenali. Ataupun bersalaman. Juga tidak boleh pada masa sekarang dalam pandemik COVID-19 ni. Jadi, itulah salah satu cara kuman merebak. Okey, seterusnya kuman juga boleh dijangkiti melalui gigitan. Sama ada daripada serangga ataupun haiwan seperti anjing, tikus, ular dan sebagainya. Dan seterusnya melalui pernafasan. Apabila kita bercakap, kita batuk, kita bersin, ini akan menyebabkan kita akan menyebarkan kuman kepada kawan-kawan kita. Sebab itulah kerajaan menyarankan kita memakai pelitup muka apabila kita berada di luar, agar kita saling menjaga antara satu sama lain. Okey. Jom kita tengok penyakit bawaan kuman. Kita boleh jadi batuk, bersin ataupun selsema. Cirit-birit, sakit perut yang sangat-sangat. Ataupun penyakit gatal. Ataupun penyakit kulit yang ada pada kulit kita. Contoh kurak, panas dan sebagainya. Ataupun melalui gigitan serangga atau haiwan. Juga boleh kesan daripada kuman. Okey, murid-murid, kita mestilah hindari diri daripada kuman dengan cara makan makanan yang bersih, amalkan etika batuk dan bersin. Ada etika batuk dan bersin. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Seterusnya, dapatkan rawatan dan berjumpa dengan doktor sekiranya penyakit kita tidak sihat. Elakkan berada di tempat awam dan menjaga kebersihan tubuh badan kita. Okey, cara hindari kuman di tempat awam. Ini adalah bagaimana kita nak menghindar penyakit bawaan kuman apabila kita berada di tempat awam. Sepertinya, kita jangan kerak ke mesin ATM. Bahaya. Ataupun berada bermain di tempat permainan pada masa sekarang. Di bilik, di dalam lift. Itu antara tempat-tempat yang kita perlu terlebih dahulu mengawal dalam keadaan sekarang. Jauhilah diri anda ke tempat-tempat tersebut kerana kita tak nampak kuman dengan mata kasar. Jadi, anda perlu mengamalkan cara hidup yang sihat seperti kerap cuci tangan dengan bersih ataupun mengikuti etika batuk dan bersin dengan betul seperti dalam gambar ini. Kita juga boleh mencegah penyakit bawaan kuman seperti penyakit virus COVID-19 ini dengan memakai pelitup muka, sentiasa membasuh tangan, jaga jarak 1 meter. Ini antara yang kita boleh cegahkan penyakit COVID-19 ini agar kita sentiasa sihat. Ini pula ialah tip bagaimana untuk kita menjaga kebersihan diri. Kita dikendaki mandi sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Memotong kuku agar kuman yang ada ataupun bakteria yang ada dalam kuku kita tidak akan menyebabkan kita sakit.
Sentiasa gosok gigi selepas makan ataupun sebelum tidur. Kita juga haruslah kerap membasuh tangan apabila kita melakukan sesuatu ataupun kita menggunakan hand sanitizer agar sentiasa kita bersih. Kita juga disarankan memakai pelitup muka. Okey, ini ialah tugasan anda. Anda dihendaki jawab soalan ini di dalam buku tulis anda. Jadi salin soalan ini dan jawab soalan tersebut. Tugasan kedua anda juga, anda dihendaki menjawab soalan pada muka surat 84. Anda dihendaki membaca pantun tersebut dan berikan jawapan. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Semoga anda mengulang kaji di rumah. Kita tak dapat bersemuka sehinggalah kerajaan mengumumkan bila tarikh kita akan bersemuka. Okey. Selamat belajar daripada saya, Cikgu Zaruniza Othman. Bye.